Hello. Okay guys, hello. So, suka tonton video-video Zai stream di YouTube, tapi sayangnya data tak cukup. Terpaksa catu data hanya sebab nak tengok video-video dari Zai stream untuk keesokan harinya. So, tak perlu risau. Sekarang ni RM10 je korang dah boleh dapat SIM card yang mana 89GB data. Okay, 89GB data macam mana? Khas untuk kegunaan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix. 64GB. Banyak betul. 64GB untuk YouTube saja. Valid 32 hari. Prepaid, bukan postpaid. So, tak ada nak cakap banyak lah. Kepada yang nak, link ada di description dan juga komen yang paling atas. Okay, Assalamualaikum. Hello Zai Stream. So anda bersama dengan saya sekali lagi, Zarul Asmawi aka Bro Zai, membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So topik kita kali ini adalah nak berbicara tentang sebuah motosikal keluaran Benelli, iaitu Benelli RFS 150i. Okay, so motosikal ni seseran dia macam biasalah 150 ataupun lebih spesifik 149.8cc. Dia punya bacaan tu 0.2cc je kurang daripada 150. So maknanya memang fully maximize lah 150 tu. Lepas tu nilai bore dan stroke dia, saya tertarik dengan nilai stroke dia lah, yang mana stroke dia 58.7, yang mana bagi saya agak besar, dan dia punya bore 57. So ni sebuah motosikal yang orang kata lebih kurang sama je macam motosikal lain seseran 150. Dia punya saingan. Single cylinder, liquid cool, Source engine, ada 4 injap. Okay, so motosikal ni pada dasarnya tak ada beza sangat pun. Cuma jenama dia lah, sebab apa boleh kata ni antara percubaan terawal Benelli mengeluarkan design moped ataupun design untuk kegunaan rakyat. So kalau sebelum ni Benelli dia buat Superbike. Superbike ni dia bukan motor rakyat. Sebab apa? Jaranglah kita tengok orang-orang hantar anak sekolah naik Superbike. Bukan sebab dia tak minat Superbike, dia minat Superbike, tapi bukan semua orang mampu beli Superbike. Sebab apa? Harga sebiji Superbike pun dah boleh dapat kereta yang bersaiz tak besar mana, tapi boleh sumbat 4 orang 5 orang. So lagi berbala beli kereta lah kalau kita fikir kehidupan. Kalau duit dah berlebih-lebih tu, tak tahu nak buat apa, duit dah terlampau banyak ni, pening kepala ni, simpan dekat dalam bank, orang kata melimpah-limpah duit tu. Kalau simpan lah dalam bank, duit kita terlampau banyak, orang lain tak boleh menyimpan sebab duit kita terlampau banyak dalam bank. Bolehlah beli Superbike. Okay, so pada pendapat saya suka motosikal ni. Dari segi kecantikan memang cantik. Cuma saya still dapat feedback yang kebanyakan argue pasal motor ni kurang cantik. Sebenarnya benda tu subjektif lah. Pada saya, kalau orang tu suka, dia sukalah. Kalau tak suka, bagilah macam mana pun, tetap tak suka. Okay, so dia punya nilai stroke 58.7. Pada saya motosikal ni dia datang dalam keadaan standard dengan saiz crankshaft yang besar. Sebab apa saya cakap crankshaft yang besar? Sebab nilai stroke dia besar. Okay, tak perlu pun sebenarnya kita nak buka enjin, belah enjin, kalau kita setakat nak dapat surface je pasal motosikal tu. Sebenarnya bila kita tahu nilai stroke dia besar, kita dapat agak yang motosikal tu didatangkan dengan saiz crankshaft yang agak besar lah. Dia tak sama macam motosikal 100cc. Dia punya stroke 50, 51, ada yang 48. So crankshaft dia tak besar sangat. So untuk crankshaft yang macam ni besar, stroke standard pun dah 58.7. Kita tak perlu nak fikir banyak lah kalau nak buat modifikasi, nak upgrade CC dengan cara jet road. Sebab apa? Kalau kita fikir boleh ke jet road motor ni kan, memang boleh lah. Stroke asal pun dah 58.7.
So kalau setakat nak naikkan jadi 60 tu, modifikasi tak terlalu banyak. Dan crankshaft dia kita confident besar. Bila crankshaft besar, basicnya crankshaftnya akan lebih berat. So kita tak payah nak fikir pasal nak balut crankshaft, kita nak masuk tembaga lagi. Benda-benda tu boleh buat, tapi tak perlu sangat pun. Okay, so sebelum video ni lebih panjang dan ada yang tertanya-tanya azimat apa pula yang berada ni pakai dekat dengan telinga. Okay, ni mic saya bungkus supaya suara lebih clear dan lebih sedap didengar. Basic memang suara memang sedap pun. Okay, so kita akan go through satu persatu lah. Seboleh-bolehnya satu persatu setakat mana yang kita dapat lah tentang motosikal ni. Komen-komen yang kita dapat daripada mereka yang respon daripada posting YouTube yang saya dah buat. Okay, so saya sengaja biarkan posting ni dalam tempoh 3 hari. Sebab apa? Saya nak tengok betul-betul respon yang dapat macam mana. Sebab saya ada minta respon untuk hantarkan gambar. So saya dapat gambar. Sources saya dapat daripada anda. Ribuan terima kasih kepada yang sudi berkongsi. Cuma kita tengok dia punya kuantiti tak sebanyak motosikal-motosikal lain. Sebelum ni kalau kita post gambar motosikal Waisuku, berderet masuk. Gambar motosikal RS. Okey, tapi bila minta RFS ni tak ramai. So mungkin lah kan, daripada situ kita nampak betul lah, pengguna RFS ni mungkin tak cukup ramai lagi kat Malaysia. Ada banyak faktor lah kenapa tak ramai. Belum cukup ramai. Dia bukan tak ramai, akan ramai juga nanti. Cuma belum lagi. So kenapa? Kita akan tengok satu persatu lah. Okay, so daripada Hokap, dia bagi tahu ini adalah antara moped yang terpinggir. Sebenarnya bukan terpinggir, penggunanya belum cukup ramai. Nanti dah ramai, settle lah. Orang kata tak terpinggir dah ramai. Cuma setakat ni tak ramai lagi. Sebenarnya yang kata terpinggir tak terpinggir ni kita je yang cakap. Tak ada hal pun. Yang cakap motor ni terpinggir sebab apa? Sebab dia belum ada. Kalau dia dah ada motosikal ni, dia tak kata terpinggir. Satu perkara. Yang kedua, yang argue lah pasal macam yang ni kan, like. Dia kata design kurang menarik, sebab tu tak ramai yang pakai. Biasanya yang cakap design tak menarik ni sebab dia belum ada kan. Kalau dia dah ada, dia akan cakap design cantik. Itu dia. Itu cara ambang je lah kan. Orang kata cara kita melawak lah. Tapi sebenarnya pendapat dia orang ni, kalau kita tengok balik, RFS ni bukan tak menarik, cuma bentuk dia unik sikit. Dia tak sama macam motosikal-motosikal yang lain, yang mana kalau kita tengok direct, macam Waisuku, kita tahu dia lawa sebab generation dia daripada LC pun lawa. So bila datang Waisuku ni, dia upgrade, dia improvise, lagi lawa. Tak pelik. So Honda RS pula, ada yang cakap dia lawa sebab dia ada design Repsol. Okay, dia lawa sebab dia tinggi, dan dia lawa sebab dia ada 6 speed. Tengok, macam tak kena betul kan. So sebenarnya banyak benda yang memberi, yang akan influence kita lah. Motor lawa ke tak lawa? Lawa sebab 6 gear. Memang tak kena sebenarnya jawapan tu. Jawapan tu saya dapat, tapi tak apalah, kita terima je lah. Sebab apa? Ciri-ciri yang lain memberi influence kepada kita bahawa motor tu lawa tak lawa. Jadi jangan tersalah argue. Maknanya kalau kita nak kata cakap pasal lawa, cakap lawa. Nak cakap pasal performance, cakap performance. Okay, so RFS sedap bawa. Pada saya motosikal ni memang sedap bawa lah. Sebab apa? Daripada LD Hafsham ni, dia kata sedap bawa. Pada saya memang sedap bawa. Sebab kita tengok pun kita dah tahu dia punya chassis nampak tegap, body agak stabil, agak tinggi. So belum kita loweredkan lagi fork depan, so motor akan lebih stable. Tayar pun cantik, sport rim pun cantik. Okay, so saya tengok motosikal ni, dia punya sport rim lah kan, boleh sekali rambang lah. Sebab saya dah 2-3 kali tengok secara dekat. Cuma saya tak fokus pada bahagian sport rim. Bila saya dapat gambar daripada subscriber, okay, saya tengok sport rim ni sama macam Yamaha 125Z. Okay,
hampir sama lah. Okay, so saya nak korang yang menggunakan RFS ni kan, tolong sharekan dekat ruang komen. Mungkin korang tahu lebih detail lah daripada saya, sebab dia punya design sport ring macam Yamaha 125Z. Adakah internal dia sama? Mungkin size shaft sama ke, hub sprocket sama dengan 125Z ke, bearing yang digunakan sama, so kita tak perlu nak grill, tak perlu nak lace, bagai-bagainya tak perlu. So kalau sama basicnya, segalalah sport ring Yamaha 125Z yang memang berlambak-lambak dekat aftermarket tu kita boleh pakai. Senang. Sebab apa? Tak perlu modified. PNP, plug and play terus. Itu pun kalau dia punya internal sama lah. Tapi kalau tak sama, tak boleh nak buat apalah. Sebab Yamaha 125Z dia punya combo untuk sport ring dia ada banyak. Sangat-sangat banyak lah, sebab model famous. Model pun model panas. Okay, so seterusnya adalah macam Vladimir von Sack. Oh, nama ni orang mana ni? Okay, so dia kata strategi marketing Benelli tak berapa okey. Sebab nak cakap pasal strategi marketing Benelli, saya rasa benda tu out of control lah. Benda yang kita tak boleh nak control. Itu hak Benelli, dia nak buat apa, terpulang. Tapi Benelli bukan nama kecil lah, dia ada superbike. Okay, betul ke daripada Amirul Amir, betul ke motor ni kalau rosak humban je dalam sungai? Jawapannya tak betul lah. Tak betul. Okay, sebab apa tak betul? Spare part original ada, order pasang lah. Kalau nak modify spare part motosikal lain pasang kat motor ni pun boleh juga. Ada contoh kat bawah-bawah, nanti kita akan go through satu persatu. So kalau kata terhumban dalam sungai, ini ayat-ayat yang tak apa sedap didengar lah. Tapi mungkin pihak Benelli kalau dia dapat dengar, mungkin dia akan respon lah kan. Bukanlah respon dia nak marah ke dia nak apa. Mungkinlah dia akan buat iklan ataupun statement ke apa ke kan, yang menunjukkan betapa senangnya nak beli spare part Benelli ni. Sebab saya faham komen-komen yang macam ni datang sebab biasanya spare part payah cari. Ataupun adalah track record dia sebelum ni, dia beli motosikal yang orang kata kopi ori ke apa ke kan, motosikal macam tu. So basicnya bila rosak nak repair ni susah. Terus jual lah, terus buang, terus sadai. So mungkin ada track record yang macam tu. So taklah, Benelli tak macam tu. Benelli ni jenama baik, so tak perlu risau. So Mio Iskandar, standard lagi laju daripada Waisuku? Jawapannya tak. Dia tak lagi laju pada Waisuku, tak juga tak selaju Waisuku, dia lebih kurang je. Standard, alah barang standard tak payah nak argue sangat lah. Setakat beza 2 kmh, 3 kmh, apalah sangat perbezaan 2 kmh, 3 kmh. Bukannya kita boleh pergi daripada KL ke Perak, disebabkan perbezaan 2 kmh tu kita boleh jimat masa 30 minit. Tak ada makna. Paling cepat kita jimat 2 minit. Apalah sangat boleh dibuat dengan 2 minit tu, betul? So benda ni tak perlu argue lah. So Zarif Zikri, radiator dia lebih besar daripada RS. Tak dapat dipastikan sebab hari tu saya fokus pada body. Sebab pada saya RFS ni body dia sangat unik. Dia tak pelik, dia unik, dia cantik. So radiator lagi besar pada RS, mungkin ya, mungkin tak. So owner RS boleh confirmkan dekat ruang komen lah. Okay, so mungkin juga Zarif Zikri ni dia salah seorang owner RFS. So kita boleh jugalah pakai kata-kata dia. So lagi satu dia kata menggunakan 3 spark plug. Betul, RFS dia ada 3 spark plug. So apa kelebihan RFS yang menggunakan 3 spark plug adalah, of course lah, dia punya tahap penggunaan bahan api adalah lebih baik lah daripada motosikal yang 1 spark plug. Sebab apa? 1 spark plug sebenarnya cukup untuk membakar bahan api yang ada, yang masuk ke dalam kebuk pembakaran. Tapi bila ada 3 spark plug, dipositionkan pada position yang satu dekat sini, satu kat sana, satu kat sinun. Okay, so pembakaran akan lebih baik. Kenapa lebih baik?
dia punya kadar pembakaran, rate of combustion. Sebab untuk berlakulah satu pembakaran, basicnya spark tu, combustion tu, dia memerlukan satu tempoh masa untuk daripada plug dia spark dan dia merebak ke sekeliling yang ada. So dia ada tempoh masa dia. Bukannya orang kata bila spark terus jalan, dia adalah beberapa detik yang diperlukan untuk combustion tu berlaku secara, kalau tak 100% pun lebih baik daripada biasa. Compare dengan satu plug, motosikal ni of course lah dia punya spark plug tu memberikan kelebihan.